Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah siksaan ketika di dalam kuburnya? Nabi SAW menyebut bahawa akan disempitkan kuburnya oleh Allah. Pertama, akan diperintahkan malaikat menyiksanya pagi dan petang. Itu yang pertama. Kuburnya akan disempitkan oleh Allah. Sebab lalai solat, sebab tinggal solat, sebab tak mau solat. Ini cerita orang solat sampai dinyatakan kalau orang yang tak solat duduk dengan kita, kita halau dia. Kau pergi tempat lain, kau jangan duduk rumah aku, sebab tak solat. Dan ada lagi mengatakan lagi kerana makan minum orang yang tak solat tu kita jangan makan. Tengok betapa berat dan kerasnya perkara mengenai solat ini. Kuburnya akan disempitkan dan akan dipanggil malaikat untuk menyiksanya pagi dan petang. Dia bukan pagi, bukan petang, dia selamanya. Sebab lalai solat. Yang kedua, orang yang meninggalkan solat akan didatangi ular yang diberi nama Syuja' al-Aqra', yang akan membelitnya siang dan malam. Ular ini yang bermata merah. Ular ini yang akan membelitnya, yang akan menyiksanya pagi dan petang sebab tidak solat. Yang ketiga, akan disiksa oleh malaikat yang kukunya yang panjang lagi, menggerunkan, didatangkan kuku malaikat ini daripada neraka jahanam. Diberi nama kuku ini kuku Kharasani. Kharasani. Nama kuku malaikat ni kuku Kharasani, daripada neraka jahanam, yang akan menyiksa orang-orang yang lalai solatnya di dalam kubur. Ini cerita kubur, belum cerita mahsyar, baru cerita kubur. Sahabat Nabi Sayyidina Uthman bin Affan, Ibnu Affan, dia suka menyendiri, dan bila melalui kubur dia akan menangis. Setiap kali dia tengok kubur Sayyidina Uthman, dia akan mengalirkan air mata, dan ada dia mengatakan janggutnya basah sebab dia menangis takutnya dengan kubur. Ada selalu ziarah kubur. PKP ni pun tak lawat kubur dah. Ada hikmah, sebab sekarang kubur ni menjadi tempat-tempat seronok. Selfie di kubur, jubah hitam, cermin-mata hitam, beg hitam, kasut hitam, selfie atas kubur. Gajin berbenar pergi kubur, cabut segala rumput atas kubur. Jangan. Atas ni kubur ni yang 4 segi ni, atas tu ada tumbuh rumput, bersihkan dia, tapi bukan dicabut sampai gondol. Jangan. Sebab rumput-rumput tu adalah bahagian-bahagian ahli kubur tu, mendoakan si kubur yang kat bawah tu, ahli kubur yang di bawahnya. Jangan pembersih sangat. Kena bersihkan tepi-tepi tu, yang di luar kepuk tu, menjala kan, tak berapa nak kemis tu tak apa. Tapi tanah-tanah yang berada di atas kubur tu jangan dicabut atau dibersihkan. Rumput tu jangan dicabut, tumbuhan yang ada jangan dibuang. Itu bukan hak kita, itu hak ahli kubur. Mendoakan ahli kubur di dalamnya. Okey, itu kita cerita tu ada hikmah dia. Kadang bersih benar, rajin benar. Buat gotong royong bersihkan kubur, habis semua. Diracun semua, mati hitam semua. Jangan. Rupa-rupanya tak ada hak kita untuk nak menghalang hak orang kubur tu. Dia ada haknya di sana. Antaranya jangan mencabut atau menghalang daripada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas kubur. Bersihkan tak apa, cuma jangan dihabiskan, diracun, di mesin segala. Baik. Dan sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana keadaannya ketika bertemu dengan Allah? Ini last
Apakah keadaannya ketika bertemu dengan Allah? Nabi SAW mengatakan bahawa Allah akan memerintahkan malaikat menyiksanya dengan rantai panjang yang akan dililit pada lehernya kerana ia orang yang meninggalkan solat. Lalu dikeluarkan rantai besi panjang yang panas itu keluar daripada mulutnya dan akan diikatkan kepada duburnya. Diikat dengan rantai, dililit dengan rantai yang panas. Rantai yang dinamakan dengan karasani, rantai daripada neraka akan membelitnya dan akan dimasukkan ke dalam mulut dan disentap dalam duburnya sebab meringan-ringankan solat. Ini cerita kalau solat ni dengan budak-budak orang suka. Kalau kita buat program-program musola kan dengan anak-anak, bab solat dia, jangan cerita lain. Pas solat rehat bagi aiskrim, suka. Subhanallah, subhanallah. Maksud jangan tinggal, jangan lalai, jangan lewat. Satu waktu kita akan disolatkan oleh orang lain. Hebat kita depan imam. Sebab tu rajin-rajinlah ketika hidup ni solat di belakang imam. Imam kita ramai. Bulan puasa kita solat tarawih di rumah. Imam suami kita, anak kita, menantu kita. Hikmah seumur hidup rasanya setelah solat tarawih berjamaah tu 30 hari. Subhanallah, Allah datangkan tu dengan penuh. Kita tak jangkalah 2020 ni kita bersolat tarawih sepenuhnya di rumah suami atau anak-anak imam kita. Subhanallah. Yang akan ditarik kedua, dan akan ditarik rantai itu dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Dan diikat dengan rantai, lalu disentap rantai itu pada mulutnya dan duburnya, lalu akan ditarik oleh para malaikat dan dihumbankan ke dalam neraka Allah. Maka malaikat akan menjerit, wahai si Polan, inilah dia balasan bagi kamu yang tinggalkan solat, duduk dalam neraka selama-lamanya. Subhanallah, jangan ringan dengan solat sayang ya. Awal waktu, bersihkan diri cepat-cepat. Hayati satu-satu pembacaan dalam solat kita. Takbirnya istiqamah. Dia bukan takbir yang menyenda-nyenda. Allah, Allah, itu bukan. Dia Allahu Akbar. 2 rakaat, 2 harakat. Allahu Akbar. Dia bukan Allahu Akbar. Itu bukan. Itu tak sampai harakat dia. Ya, tak selesai lagi tu. Itu baru takbir. Belum yang lain. Sami'a, Sami'allah, kan? Allah tu 2 harakat dari situ. Dia bukan sami tak. Sami'allahu liman hamidah. Bergema bunyi ha. Dia bukan hamidah tu, kosong tak. Hamidah. Ada ha marbuta di situ. Rabbil firli, dia bukan Rabbil firli. Ini dalam salat ada 8 doa yang istiqamah dibaca dalam duduk di antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ininya tu mad asli 2 harakat. Habis imam Mekah tu laju je, imam, kita makmum ikut imam. Jangan terlajak dengan imam atau sesangat lama atau terlalu jauhnya dengan imam. Sujud, imam sujud, imam rukuk. Jangan imam sujud, kita belum sujud, imam dah naik pada rakaat seterusnya, kita baru nak sujud. Itu tidak. Bila kita berimam, bermakmum, jagalah harakat makmum untuk bersama dengan imam. Jangan terlalu kejauhan atau melebihi dengan imam.